الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim, undang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah SWT untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tempat yang terbaik di atas muka dunia ini adalah masjid. Jadi lazimilah kita ke masjid. Kalau kita tak hadir ke masjid satu hari, anggaplah kita di antara mereka yang rugi. Setiap hari biarlah kita pijak bawa tubuh badan kita ini ke rumah Allah SWT. Tidak ada tempat yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tashaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersangatan halaba untuk makani kecuali pergi tiga tempat yang terbaik atas muka dunia. Yang pertama, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjidi Hadha. Nabi kata, masjid aku ini. Jadi tuan-tuan semua, tempat yang terbaik, masjid yang terbaik atas muka dunia, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan semua, selain daripada tiga buah masjid ini, statusnya sama. Tiga masjid ini, tolak tiga masjid ini, maka masjid baik lundanya, baik teliputnya, baik mana masjid atas muka dunia, sama sahaja, iaitu tempat yang terbaik selepas daripada tiga buah masjid ini. Jadi tuan-tuan semua, sebaiknya alhamdulillah kita ini jadikan diri kita ni hamba Abdullah, hamba Allah. Bila kita hamba, kita kena ikut perintah Tuhan kita. Tuhan kita ni Khaliq Allah. Kita ni makhluk yang Allah SWT cipta. Hak kena buat kita, hak jom jadi kita Khaliq. Khaliq ni siapa? Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita cuba mendisiplinkan diri kita. Aku ke mana pun, sehari semalam ni mesti ada duduk masjid. Jadi kebetulannya alhamdulillah, pada setiap pagi, insya-Allah setiap pagi di masjid kita ni ada kuliah. Jadi insya-Allah kita cuba duduk lama sikit daripada kita tidak hadir kuliah. Jadi insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan semua, kita akan sambung surah yang ke-112. Kita akan naik, mana anda akan naik daripada belakang, naik daripada 114 naik 113, kita naik ke 112 ini. Iaitu nama surah itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini dinamakan surah Al-Ikhlas ni kerana dia panggil surah Tauhid. Surah Tauhid yang sebersih-bersihnya. Kalau kita buat kerja, dia panggil kerja ni selesai. Orang panggil bersih tangan dah, habis selesai dah. Dia panggil khalas. Orang Arab panggil khalas. Khalas. Mana siap beres. Orang panggil rapat jid dah, kerja selesai dah.
Orang panggil bersih tangan dah. Orang panggil dah basuh tangan, dah basuh kaki, semua dah bersih dah. Orang panggil solid hijau kita tadi, maka kita panggil khalas. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas, iaitu surah tauhid yang bersih, tidak ada sikit pun syirik pada Allah SWT. Jadi surah ni pendek saja. Surah ni adalah surah yang ke 112 dan ada ayatnya tak banyak, 4 je. Ayat 4 saja. Tetapi walaupun 4, kelebihan membaca surah ini hebat. Siapa yang tak baca surah Al-Ikhlas ni, tak buat amal, rugi sungguh rugi. Tuan-tuan semua, surah Al-Ikhlas ini, sebelum kita nak melihat fadilat, kita nak masuk belajar surah Al-Ikhlas, nak baca seperti biasa, seperti surah-surah lain, tetapi sukalah kita lihat dulu, apa nak kongsi dengan tuan-tuan semua kelebihan kita baca surah Al-Ikhlas ni. Dan di samping namanya Al-Ikhlas ini, nama dia lagi beberapa nama yang kita pun jaga-jaga dengar. Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak tahu. Surah Al-Ikhlas ni, kita orang Melayu tahu surah Qul Huwallah. Surah Qul Huwallah. Surah Al-Ikhlas ni di samping nama dia Ikhlas, Al-Ikhlas, ada lagi nama-nama lain, iaitu di antaranya At-Tanzil. Surah At-Tanzil. At-Tanzil ni maknanya surah, nama orang panggil Tanzil ini ialah penurunan. Satu tu nama dia yang selain daripada Ikhlas. Yang kedua dia panggil surah Tauhid. Surah At-Tauhid. Surah Tauhid. Tauhid. Kita panggil Kelantan panggil Tauhid. Tauhid. Panggil Tauhid ni maknanya kita mengesakan Allah SWT. Mengesakan Allah, mengakui bahawasanya Allah ini esa, Allah ni tunggal, Allah sah. Dia panggil surah Tauhid. Jadi kalau kita selain daripada kita nak sebut dia mau baca surah apa? Surah Tauhid. Surah Tauhid, surah Ikhlas, saudara. Yang ketiga, nama surah ni dia panggil surah Al-Jamal, surah comel. Surah Ikhlas ni panggilan lain ialah suratul Jamal, surah comel, keindahan, kerana Allah SWT ini maha indah, surah keindahan. Dan seterusnya nama bagi surah Al-Ikhlas juga, nama dia surah Al-Ma'rifah. Surah Al-Ma'rifah, surah nak kenal Allah, pengetahuan berkaitan dengan siapa Allah. Sebab asbabun nuzul, sebab turun surah ini ada cerita dia. Sekejap lagi kita lihat. Surah ini juga nama dia, surah Al-Ikhlas, nama dia surah Al-Wilayah. Iaitu surah Al-Wilayah makna dekat. Jadi dekat bila baca menghayati surah ni, dekat kita dengan Allah. Kalau orang faham makna surah Al-Ikhlas ni, bila dia baca dengan faham makna dia menghayati, dia rasa diri dia dekat dengan Allah. InsyaAllah kita akan lihat makna-makna dia, tadabbur makna insyaAllah. Dan surah Al-Ikhlas ni juga dia panggil surah At-Tajrid. Surah At-Tajrid maknanya surah yang menafikan segala sekutu bagi Allah. Menafikan segala sekutu, lawan, go bagi Allah SWT. Surah Al-Ikhlas juga nama dia di antaranya lagi ialah At-Tafrid, iaitu mengesakan Allah Ta'ala, memufradkan Allah. Maknanya mengatakan Allah SWT ini sah. Tafrid, surat Tafrid. Itu di antara surah-surah yang yang dinamakan juga bagi surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan semua, Ibn Abbas ada menceritakan bahawasanya orang Yahudi, ini dia panggil asbabun nuzul. Orang Yahudi mari jumpa Nabi. Antaranya nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni orang Yahudi. Dengan di antaranya lagi Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab mari jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, sif lana rabbak, ataupun ansib lana rabbak. Muhammad, cuma cerita kepada kami ni Tuhan kamu. Tuhan kamu.
Ya. Lalu Allah SWT waktu ayat ni, waktu lah surah Qul, kata Muhammad cerita huwallahu ahad Allahu samad seterusnya. Ini dia panggil asbabun nuzul. Dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, Ibnu Jarir menceritakan bahawasanya Ubay bin Ka'ab orang musyrikin. Ubay bin Ka'ab ni dia orang Arab, musyrikin Mekah. Mari jumpa Nabi, tanya Nabi cerita Muhammad berkaitan dengan Tuhan kamu. Maka Allah Ta'ala waktu ayat ni. Itu dalam riwayat lain. Qatadah Ad-Dhahhak Maqatil juga berkata, orang Yahudi mari bertemu dengan Nabi. Orang Yahudi mari, beberapa orang Yahudi mari bertemu dengan Nabi, tidak disebut nama. Maka mari jumpa Nabi, suruh Nabi sifatkan kepada kami Tuhan kamu Muhammad, kerana dalam kitab Taurat ada dicerita, ada cerita pasal Allah ni, dalam kitab Taurat ada cerita. Jadi kami nak tahu bagaimana Tuhan kamu ni Muhammad, maka sebab apa tolong cerita kepada kami nak tahunya Tuhan kamu ni Muhammad, dia ni daripada gapo dia, material dia. Ni orang Yahudi mari tanya Nabi, material Tuhan ni gapo dia? Sebab orang kafir bila dia sembah berhala macam-macam dia buat. Dia buat daripada kayu ada, dia buat daripada batu ada. Tak ada. Jadi dia mari ni tanya Nabi Muhammad, cerita Tuhanmu ni Muhammad dibuat daripada gapo? Jenis mana? Dia mah kau terbakar, kau perak, kau lagu mana? Lepas tu Tuhanmu ni Muhammad, kamu duk kata Allah ni, dia makan kau, dia ada minum kau, jadi pesu supaya lepas tu dia mewarisi dunia ni kepada siapa? Dia wariskan dunia ni kepada siapa? Dalam nak orang panggil rangka jawapan ni, Allah Ta'ala buat turun surah ni. Cukuplah memadai menjawab kepada soalan orang-orang Yahudi ni. Bila tuju kepada Nabi boleh jawab comel molek. Ni jawapan. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita lihat pula kelebihan kita baca surah ni. Antara kelebihan kita baca surah ini, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan sahabat. Wa qara alaihim surah al-Ikhlas. Nabi baca surah al-Ikhlas. Thumma qala lahum, kemudian Nabi sebut, bila Nabi baca surah al-Ikhlas ini, Nabi baca, inni qultu lakum sa'aqratu alaikum thulutsal Qur'an ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sungguhnya aku baca bagi kamu, aku baca kepada kamu, dan aku akan baca kepada kamu 1/3 Quran, makna 10 juzuk. Aku nak baca Quran ni, aku nak baca Quran, nak baca 10 juzuk, pahala dia 10 juzuk. Ketahuilah bahawasanya surah Al-Ikhlas aku baca ni sama dengan 10 juzuk Quran. Itu hamba kata tadi, rugi kita tak baca, rugi. Paling-paling kurang biar ada dalam diri kita ni setiap hari baca paling-paling tidak 3 kali, paling komat, maknanya menyamai dengan 30 juzuk Quran. Tuan-tuan semua, kalau orang-orang lama dia ada, mungkin orang sebelah topak ni, sebelah Berangan ni, dulu ada seorang anak murid Tok Selehong, nama dia orang panggil Tok Walih Ibrahim bin Muhammad. Dia ni orang Berangan. Dia ni Tok Bilawa Mak. Tok Bilawa Mak ni Tok Bila Masjid Berangan dulu. Jadi dia ni habis kelas ni boleh jadi cikgu. Bawa siji habis kelas ni bawa.
Duduk tengah jalan, duduk mikir, aku ni lagu mana? Nak jadi cikgu, minta cikgu boleh dah ni. Dengan habis kelas ni boleh kerja dah lah. Tapi duduk fikir lagu mana berasa nak pergi tanya tok guru, nak jadi anak murid tok guru, nak minta nak mengaji dengan tok guru nak ajar apa ikut. Pergi daripada hok dia ambil CJ, boleh CJ duduk tangan ni, metu ala ke rumah Tok Seleha. Siapa rumah Tok Seleha? Tok Seleha tanya mari mana? Mari mana weh? Ambo mari berangi lagi Tok Seleha. Jadi ambo ni Tok Guru nak main ngaji dengan Tok Guru, ikut Tok Guru nak ajar apa ambo. Ambo nak ngaji dengan Tok Guru kira nak pilih jalan akhirat. Tok Guru kata ginilah. Balik baca amalan ni. Amalannya qul huwallah. Balik baca qul huwallah ni, lepas pada semaya bacalah. Jadi dia terimalah ijazah dengan Tok Guru Tok Seleha ni. Ijazahnya baca selepas daripada semaya baca 50 qul huwallah 50 kali. Dia balik. Engko tak ada kerja gapo ni, tak ada kerja lagi, tak ada minta kerja gapo. Balik rumah duk baca selepas semaya 50. Bila 50 ni berasa sikit. Bagi dia yang ruang masa dia luas, dia berasa sikit 50. Dia gala dia baca 40 hari seterik dia baca. Dia baca kalau ikut cerita yang boleh dapat, bacaan dia ni minimum bacaan dia baca 6,000 sehari. Itu minimum. Kalau terik paling terik 16,000 sehari. 16,000 kali sehari. Qul huwallahu ahad surah ni. Dia baca sampai ke 16,000. Cukup 40 hari. Kecek tu bila dia kecek gapo hak dia sebut Allah jadi masing mulut. Jadi orang panggil Tok Wali budak. Ketika tu umur dia 18. Jadi dia orang panggil Tok Wali budak pun dia, Tok Wali pun dia. Sebab apa? Sebab selalu baca surah Al-Ikhlas. Kalau nak kecek pasal pitih, pasal harta, pasal ni, tak usah duk kecek dengan dia dah. Kalau dia nak banyak mana, Allah izin. Dia panggil mulut dia tu Allah bagi berkat kepada dia sebab banyak duk baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni dia duk ulai. Dia tak tidur. Sehari tak tidur, malam tak tidur, kecuali hok dia tidur qailulah. Qailulah ni dia tidur sebelum zuhur sikit. Lepas tu malam dia tak tidur dah. Duduk wirid. Wasabah dia sibuk. Jadi tuan-tuan semua, maka kalau ikut nasihat kepada anak murid dia kata hidup kita ni tak boleh lari dah. Hidup kita mesti kena ada zikir pada Allah SWT. Dan zikir yang terbaik adalah Quran. Zikir yang terbaik adalah Quran. Dalam banyak-banyak Quran Allah Ta'ala turun ni, maka kalau nak banding ayat baca pendek, kelebihan dia banyak, fadilat dia banyak, pahala banyak, maka tak boleh lawan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun baca 4 kali sama dengan 30 juzuk Quran. Jadi qul huwallah ni pendek 4 ayat je, baca 3 kali je. Jadi baca 3 kali sama dengan 30 juzuk Quran. Ini di antara kelebihan membaca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis lain, man qara'a qul huwallahu ahad. Ni ambo nak sebut dulu kelebihan baca surah Al-Ikhlas. Nabi kata siapa yang membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad hatta yakhtamaha, sehingga dia khatam. Baca tadi jangan baca qul huwallahu ahad saja. Baca sampai habis 4 ayat. Baca sampai habis 4 ayat. Dia baca tadi hatta yukhtimaha, sehingga dia khatam. Maknanya khatam ni maknanya 1 hingga 4 ayat. Dia baca banyak mana? 10 marrat. Dia baca 10 kali. Ni kita kena ada juga ni, kena ingat. Baca qul huwallah ni biar boleh 10 kali sehari. Apa lebihnya dalam hadis ni Nabi kata siapa dia yang baca 10 marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannati, Allah Subhanahu wa taala akan bina baginya satu mahligai, satu istana di dalam syurga. Pasti. Tuan-tuan semua, kita
Setakat kita hidup atas muka dunia ni, nak boleh rumah sebutir tu panggil rumah, tak panggil istana. Qasran ini adalah istana. Dalam Kelantan ni istana kita boleh kita ini. Istana kan kalau kecil dia tak panggil istana, dia kena besar baru istana. Kalau kita tengok hari ni rumah-rumah orang-orang berada, rumah dia tu kita tengok tu rumah villa, kita tengok hebat dah. Ni bukan rumah ni, gelaran dia qasran. Allah bagi kepada orang yang baca 10 kali surah Al-Ikhlas, Allah bina baginya satu istana. Kalau dia baca 20 kali, 2 istana. Kalau dia baca 30 kali, 3 istana. Jadi tuan-tuan semua, kalau dia baca 100 kali, maknanya dia ada 10 istana. Kalau dia baca 100 kali sehari, 100 kali sehari, 100 kali sehari, insya-Allah banyaklah istana dia, 10 sehari, 10 sehari, 10 sehari, 10 sehari. Ada bab masalah baca. Ni cerita semasa ni. Cerita semasa. Ada yang berkenal, dia ni di antara orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Dia ni antara tokoh batik di dalam negeri Kelantan masih ada sekarang ni. Dia ni nego batik ni orang lama. Tuan-tuan tengok orang nego batik, tokoh yang mana ada kerjanya, orang nyating, orang ngecuk, orang ngalah, orang mati kain. Tuan-tuan tengok ramai mana yang boleh kekal sampai keluar ni. Tetapi dia masih kekal sampai keluar ni. Ada kilat, ada orang kerja, kain batik masih ada sampai keluar ni, boleh jual. Dia kata, Ustaz, Ambo dah biasa duduk jumpa dengan dia. Dia terima ni amalan Qul-Huwallah ni, dia terima susu gala daripada Tok Selehor ni. Dia bila dia jumpa dengan Ambo, dia cerita, dia kata, Ustaz, Ambo lepas pada Isyak, Ambo tak akan balik rumah. Itu rutin Ambo tak akan balik. Ambo akan duduk di bucu-bucu masjid, surah mana, Ambo akan ambil tempat, Ambo akan wirid, Ambo akan wirid sehingga 1000 Qul-Huwallah berambo kali. Itu rutin Ambo. Dan alhamdulillah Allah bagi pada Ambo ni rezeki, bagi Ambo tak putus. Rezeki bagi Ambo ni Allah bagi pada Ambo sampai keluar ni, kain batik Ambo laku, jalan molek supa-supa dulu. Orang lain mati habis dah. Nak cari kain putih pun payah. Jadi tuan-tuan semua, ini kalau bab nak kecek bab masalah, Allah Ta'ala permudahkan rezeki, peluahkan rezeki, mudahkan urusan, insya-Allah. Kalau ikut pesanan Tok Wali tadi, Tok Wali budak ni, dia pesan kepada anak cucu, dia kata baca Qul Huwallahu Ahad ni, surah Al-Ikhlas, jangan tinggal. Maka anak-anak dia yang Ambo kenal, anak-anak dia, maka ada yang jenis amal paling tidak 500 hari. Kalau 500 ni tuan-tuan semua start daripada lepas maghrib. Kalau baca lepas maghrib, dia sedang maghrib dengan Isyak. Lepas maghrib baca selalu sampai ke Isyak 500. Kalau baca dalam keadaan laju. Tapi kalau keadaan lambat lambatlah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba sedaya upaya kita jadikan surah Al-Ikhlas ini di antara surah yang kita suka baca dan kita minat baca. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, faqalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hantar seorang wakil pergi ke Sariyah. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Bila dia ni jadi tu imam, dia yaqra'u li ashabihim fi salatihim, dia jadi tu imam semaya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali dalam semaya dia ni, sebelum rakaat dia akan baca qul huwallah. Rakaat pertama dia akan baca, rakaat kedua sebelum lepas pada dia baca surah lain, dia akan sudah dengan qul huwallah. Baca dengan dia sudah dengan qul huwallah sampai 4 ayat ni, dia duk amal begitulah. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana mereka balik semula, sahabat-sahabat pakat balik semula, mereka ni ada sebut cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi ada bersabda, Nabi sebut, saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Cuma kita tanya orang ni, apa yang baca
Lepas pada surah lain dia tak tinggal qul huwallah, dia baca qul huwallah. Nak rokok baca qul huwallah dulu baru rokok. Rakaat kedua pun lagu tu. Cuma tanya dia apa membuat begitu. Fasaluhu, maka sahabat-sahabat pergi tanya sahabat ni. Faqala, dia jawab, li'anna sifatur rahman. Dia kata sebabnya dalam surah Al-Ikhlas ni ada sifatur rahman, sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Jadi aku suka bila aku baca sifat Allah Ta'ala. Allahus samad lam yalid, Allahu ahad, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi aku suka baca sifat Allah ada dalam Quran yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Jadi aku suka baca. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat maklumat ni, sahabat lain mari cerita kepada Nabi, sebab apa dia suka baca ya Rasulullah? Sebabnya dia kata dia suka kerana ada sifatul rahman dalam surah ini dan dia suka seronok baca. Maka Nabi kata akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Kamu khabarkan kepada dia wahai sahabat-sahabat, cerita kepada dia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala saya kasih kepada orang ni. Allahu akbar. Bukan main-main. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan baca surah Al-Ikhlas ni dan kita akan tengok makna dia, insya-Allah. Itu lebih kuranglah, tidak ke semua fadilat-fadilat yang yang sempat ambo sebut, cumanya satu lagi yang terakhir dah. Tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila Nabi nak tidur, Nabi akan baca gabungan surah. Gabungan surah ini Nabi akan baca 3 kali. Nabi baca 3 kali. Sayyidatuna Aisyah sebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi, bila Nabi pergi ke hamparan, Nabi nak tidur ni, jama'a kaffaihi, Nabi kumpulkan dua tapak tangan Nabi cantumkan begini, thumma nafasa fihima, kemudian Nabi tiup pada dua tapak tangan Nabi, wa qara'a fihima, dan Nabi baca pada tiupan tadi, Nabi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi, yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi baca, Nabi tiup sekali, Nabi baca pula sekali qul huwallahu tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca pula kali kedua, Nabi tiup, Nabi buat lagi, Nabi buat 3 kali. Ini kalau kita nak, orang panggil supaya Allah Ta'ala jaga. Setelah Nabi disihir oleh Labid Al-Asam, cerita orang yang tukar sihir ni, sihir Nabi, maka Nabi tidak tinggal. Bila Nabi nak tidur, Nabi amalkan baca 3 qul ini, termasuklah surah Al-Ikhlas. Jadi insya-Allah kalau kita tak baca banyak, baca sikit pun tak apa. Paling-paling kurang tadi kita nak ambil supaya Allah Ta'ala binakan bagi kita satu mahligai istana dalam syurga. Kita bacalah 10 kali paling koman dalam sehari, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita wakaf, begitulah baca dia, wakaf. Kalau kita wasal, dia baca sambung ayat 1 dengan 2, dia kena bubuh nun kecil berbaris di bawah, dal tanwin tadi 2 di hadapan, kita kena buat 1, kekalkan 1, letak nun baris bawah untuk nak sambung. Dia panggil nun wiqayah. Bagaimana cara? Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan baca qul huwallahu ahadun Allahus samad, salah.
ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana tahu kok kita lorak, kita nak sambung, nak WhatsApp, kita kena tahu cara nak WhatsApp. Di situ saja yang agak berbeza dengan ayat lain. Ahadun jadi ahadunillah. Dan ayat yang kedua sukalah hamba sebut. Bila kita sebut ayat yang kedua Allah, Allah bukan bukan Allahus Samad. Allah bukan Allahus Samad, bukan Allah. Allah bukan Nah, itu kena ada orang panggil peringatan lah. Allahus Samad. Baik. Seterusnya seperti mana yang hamba sebut kemarin berkaitan dengan apa ni, qalqalah ni. Qalqalah ni kubra pada ayat yang pertama, ahad. Allahus Samad, tu qalqalah kubra pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tu qalqalah sughra, mendetak dia cepat. Cepat mendetak dia tu. Dia panggil netting, terpantul dia tu cepat. Dan ayat yang keempat, qalqalah kubra pula. Kubra ni maknanya besar. Bagaimana maksud dia besar bacaannya? Kena mendatak tu agak lambat sikit. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Beza dengan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Cepat mendetaknya. Pada ayat yang ketiga cepat. Itu boleh kita buat perbezaan. Dan bagi biasanya dah, kebiasaannya kalau kita jadi imam, bila kita nak berhenti ni, kita akan rasa kita nak break di ujung tu. Biasanya kita baca tu lagu ni, biasalah. Tak semua, tapi takut kita terpengaruh dengan baca orang Arab, sebab formula bukan duduk di Arab. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak berhenti samalah. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau mau jadi hakim, mau potong dua markah. Kalau mau jadi hakim, mau potong dua markah. Sebab lebih tabi'i tadi. Jadi tuan-tuan semua, maka kita kena berhati-hati dalam pembacaan, sebab Al-Quran ini kita baca Quran kena ikut sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Jadi kita tengok makna. Insya-Allah 4 ayat ni selesai sekejap sahaja, kita tengok makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa tu dia. Huwa. Kalau kita belajar nahwu saraf, kita kena ingat dia panggil kata ganti nama 14. Dalam bahasa Arab, ilmu saraf ni dia ada kata ganti nama. Dia satu, dia dua, dia tiga lelaki. Dia satu, dia dua, dia tiga ataupun lebih perempuan. Awak satu, awak dua, awak ramai lelaki. Awak satu, awak dua, awak ramai perempuan. Saya satu, kami ramai. Lagu mana? Tu kena hafal. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu ilmu saraf. Kalau kita nak baca kitab, nak belajar bahasa Arab, kita kena pandai tu. Kalau tak pandai tu, tak boleh nak baca kitab, tak boleh nak baca bahasa Arab. Baik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa tu siapa dia? Huwa tu Allah. Sebab tu ada orang zikir Yahu.
Ada orang kata Yahoo tak boleh fikir. Yahoo tu bukan yahoo.com.my. Ada orang kata Yahoo, apa duk fikir yahoo.com.my pula. Bukan kita duk panggil Yahoo tu. Yahoo tu wahai, hu dia itu Allah ni. Huwa ni. Jadi bila kita berhenti huwa, berhenti jadi hu. Jadi ada orang zikir Yahoo. Boleh Yahoo. Mana boleh Yahoo? Ni huwa ni Allah. Kita kembali huwa tadi Allah. Bukan di huwa tu kok dah ikut siapa dia. Tak. Jadi boleh. Kena kosak huwa tadi ada Allah. Ada ni bertentangan ni. Bertentangan. Banyak orang panggil tentangan. Yang mana ahli-ahli tarikat ini diserang. Bila mana mereka ini zikir ya Allah, ya Allah, ya Hu, ya Haq. Masa mau belajar Darussyifa, Tuan Guru Haruddin zikir dengan anak murid. Ya Hu, ya Haq, ya Hu, ya Haq. Ya Hu, ya Hu ni makna dia Allah. Ya wahai dia Allah. Haq yang benar, Ya Haq. Tidak jadi masalah. Cuma bagi orang-orang yang tidak suka ilmu tasawuf, zikir-zikir ni dia akan hentam. Sebab dia malah nak zikir, dia malah mendalami ilmu tasawuf. Ini bahaya. Ada ilmu fiqh, tasawuf tak ada rasa. Ada fiqh, tasawuf tak ada rasa. Ada tasawuf, fiqh tak ada rasa. Punah. Jadi kita kena ada seiring. Fiqh pun kena belajar, tasawuf pun kena belajar. Baik. Katakanlah wahai Muhammad, huwa Allah. Dia Allah itu, bila orang tanya dah kamu, sif lana rabbak, ansib lana rabbak, cerita kepada kami Tuhan kamu. Cerita Muhammad, Tuhan kamu ni, Allah ni, dia ni Esa. Allah ni satu, tidak dua, tidak tiga. Bahasa apa ni kita kata Nasrani. Dia kata Allah ni adalah Tuhan ayah, Tuhan mak Maryam, Tuhan anak Yesus, Isa. Jadi mana boleh lagu tu? Allah ni, Tuhan ni dia masih sah. Lau kana fihima alihah lafasadata. Kalau ada dah banyak Tuhan dalam apa ni pencipta langit bumi ni, lafasadata maka rosak. Kalau ada ni buah kalau ni. Kalau ada Tuhan ni ada dua, ada tiga. Tuhan A kata kita nak bumi 4 segi. Tuhan B kata tak boleh, buat 3 segi lah. Tuhan yang ketiga kata kita buat bola. Kalau lagu tu lagu mana kita ozung dulu. Ozung sama Tuhan. Gocah dulu sama Tuhan. Hok mana ni baru boleh. Jadi Tuhan bukan pasal lagu tu. Kalau ada Tuhan ni lebih daripada maka rosak. Balah nak buat siari, nak buat malam. Orang ni kata nak buat malam 12 jam. Orang ni kata kita buat 8 jam sudah. Mana boleh, dia kena ada yang mengurus Rabbil Alamin. Jadi ayat yang kedua Allah SWT firmankan Allahus Samad. Bila kita nak menghayati, nak berdoa, nak minta doa dengan Allah Ta'ala dalam rawat terbaik, maka kita banyak kena guna menghayati Allahus Samad. Apa makna? Allah itu adalah tumpuan segala makhluk. Tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat, berhajat pada Allah SWT. Jadi Allahus Samad, bila kita nak ada hajat dengan Allah Ta'ala, Allahus Samad, pohon hajat. Dalam masa kita sebut Allahus Samad, ulai banyak-banyak tak apa. Allahus Samad, Allahus Samad. Tolong ya Allah, selesai masalah ni ya Allah. Tolong ya Allah, hajat ni ya Allah, perkenan ya Allah. Allahus Samad, Allahus Samad. Dalam kaedah merawat pun, bila kita merawat, berubat dengan ayat apa ni Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ni, di ayat yang kedua ni, bila dia ulai, perawat ni ulai, maka perawat ni dia kena menghayati Allahus Samad sambil-sambil dia bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dia minta dengan Allah Ta'ala ketika sebut Allahus Samad. Allah lah tempat tumpuan segala makhluk untuk nak memohon hajat, nak apa-apa. Semua makhluk ni mesti minta dengan Allah. Allahus Samad. Dan ayat yang ketiga, tuan-tuan semua, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam ini huruf lam. Dia lam ni huruf nafi. Nafi yang sebelum.
Kalau la nafi saja, tidak. Lam ni dia nafi sebelum. Kalau lan dia nafi selepas. Nafi semua ni. Lam yalid wa lam yulad, tidaklah dia itu Allah. Allah ini dia tidak beranak. Dia tidak beranak. Dia bukan pasal jenis beranak. Dia bukan makhluk. Walam yulad, dan Allah SWT ni tidak diperanakkan. Tak ada Tuhan ayah mak dia jung beranak dia, dah ada. Sebab hak dia beranak, beranak pinak nikah kahwin ni makhluk. Jadi Allah SWT ni tak serupa dengan makhluk. Maka Allah SWT sudah ke surah ini dengan ayat nak ceritanya Allah SWT ni tidak menyerupai mana-mana makhluk. Kul laisa kamitslihi syai'un. Tidak samalah Allah Ta'ala dengan sesuatu makhluk yang Allah buat. Meja dengan orang buat meja serupa, mana serupa? Kursi dengan tukar buat kursi serupa, tak serupa. Kereta dengan orang buat kereta, tak serupa. Maka Allah SWT dengan makhluk lagi-lagi tak serupa. Maka Allah SWT dia panggil ending ayat ini, Allah sudah dengan ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah SWT ini walam tidak ada baginya, itu baginya Allah itu kufuwan, setara, ahadun, satu pun, tak ada yang serupa dengan Allah SWT, setara dari sudut sifatnya, dari sudut apa semua, tak serupa belaka dengan Allah. Jadi tuan-tuan semua, bila kita baca surah Al-Ikhlas ini, orang panggil surah ini dia panggil surah yang menguatkan kita, menguatkan kita, akidah kita, keyakinan kita mantap. Tu dia. Dan aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cerita, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannah. Jadi tuan-tuan semua, ada cerita yang mana Nabi dengar ada seorang duk baca surah Al-Ikhlas. Nabi dengar dia duk baca. Nabi dengar dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sahabat ni ada dengan Nabi ni. Jadi sahabat ni dengar Nabi duk dengar orang ni baca qul huwallahu ni surah Al-Ikhlas ni. Nabi kata wajib. Nabi kata wajabat, wajib dia ni, wajib. Jadi sahabat tanya, wajib apa ya Rasulullah? Nabi kata wajib syurga bagi dia. Allah nak bagi syurga. Sebab apa dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, besarnya kelebihan membaca surah Al-Ikhlas ini. Jadi insya-Allah kita cuba menghayati dan kita perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau boleh dalam semaya kita, kalau kita nak jadi tu imam, di sebelum daripada nak rokok, kita baca qul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua, bila kita buat mungkin jadi pelik. Tapi untuk kita semaya sore, kita boleh buat semaya sore, bangun tahajud, baca apa semua surah-surah ni, setiap rakaat kita rasa seronok nak baca, nak amal dengan qul huwallah, kita baca. Sebagaimana sahabat tadi, dia suka, dia bagi alasan kerana di dalamnya ada sifatul Rahman, sifat Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah itu sahaja lebih kurangnya sedikit daripada cebisan orang panggil maklumat yang hamba boleh kongsi dengan tuan-tuan semua pada pagi ini. Dan insya-Allah pada hari Isnin minggu depan kita akan sambung surah seterusnya, iaitu surah Al-Masad, insya-Allah. Jadi hamba rasa sekadar itu dulu. Hamba ucap terima kasih semua pada yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita beramal dengan ilmu yang kita boleh, dan mudah-mudahan kita berazam untuk melazimi, jangan tinggal kosak, orang panggil niat ikhlas lillahi ta'ala, baca kerana Allah SWT, ambil peluang Allah bagi masa kepada kita hidup ini,
maka jangan kita tinggal baca amal, baca banyak-banyak surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat, dan pahala kita akan banyak bila kita bangun di akhirat nanti, insya-Allah, dengan sebab kita membaca surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Jadi yang bahasa sekadar dulu yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri hamba, wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.